Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berkongsi kepada semua rakan-rakan YouTuber yang hendak menjadi YouTuber, yang mana anda perlu menjadi seorang YouTuber, maka kena tahu tentang perkara-perkara yang saya akan kongsikan kepada semua YouTuber. Okay? Yang mana apabila anda hendak menjadi seorang YouTuber yang berjaya, daripada pengalaman saya, kita mesti kena tahu tentang ilmu YouTuber ini. Ya, saya akan kongsikan di sini, iaitu ini pendapatan YouTuber diperolehi bagi setiap 1 juta tontonan. Tajuk dia. Ini adalah pendapatan YouTuber apabila anda mendapat 1 juta tontonan. Bagaimana kita hendak mendapatkan 1 juta tontonan ini? Yang di belakang ini adalah yang perlu kita tahu tentang untuk menjadi sebagai seorang YouTuber. Sebagai seorang YouTuber yang berjaya, kita kena tahu tentang semua perkara-perkara ini. Perkara-perkara yang perlu kita ketahui dalam sebagai seorang YouTuber. Ya. Begini. Okay? Yang pertamanya, untuk mendapat 1 juta tontonan itu, berapakah yang kita akan dapat sebenarnya? Pada zaman yang canggih ini, menjana pendapatan melalui YouTube sudah menjadi kebiasaan dan semakin ramai yang menyedari akan potensinya. Kita kena sedar, jadi siapakah yang tidak sukakan kemasyhuran apabila ia datang bersama-sama dengan wang yang banyak, berkepul-kepul banyaknya. Ya, walau bagaimanapun, anda masih mempunyai pelbagai keraguan terhadap pengawangan ataupun monetize YouTube, dan yang paling kerap adalah potensi pendapatan YouTuber. Macam kita ni kan, dalam beberapa banyak soalan, perkara yang membuatkan orang ramai keliru adalah berapa pendapatan yang dijana sebenarnya oleh YouTuber ini. Berapa yang dibayar oleh YouTube bagi setiap tontonan YouTube video dalam YouTube ini. Di negara kita, iaitu negara Malaysia, mungkin tidak ramai yang menjana pendapatan sebanyak YouTuber, namun sebagai YouTuber lah yang kuranglah yang mendapat pendapatan sebagai seorang YouTuber, namun di marga syarikat, orang ramai yang berebut-rebut menjadikan YouTuber sebagai kerjaya. 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 Tetap kerana pulangannya amat-amat lumayan. Di Malaysia mungkin tidak, tapi di Amerika itu kerjaya mereka adalah sebagai YouTuber. Sebagai contoh, saya akan bagi contoh, pendapatan YouTuber PewDiePie pada tahun 2017 adalah sebanyak 64.2 juta setahun. Jauh meninggalkan gaji CEO di Malaysia. Ya? Kalau kita nak tahu, tuan-tuan, iaitu cost per click, CPC. CPC ini tahu untuk semualah. CPC, cost per click, iaitu jumlah pendapatan yang YouTuber perolehi setiap kali penonton klik pada iklan. Maksudnya, ada iklan dalam YouTube itu, biasanya dalam YouTube macam gambar ni, akan ada satu iklan. Iklan di bawah ni kan ada iklan, klik. Berapa kali kita klik? Klik benda tu. Berapa yang akan anda dapat? Ya? Klik. Macam ni kan ada. Yang di sini kita kena klik. Berapa yang anda akan dapat? Per klik. Jadi rakan-rakan yang lain yang melihat dia kena klik. Satu. Yang kedua, click-through ratio. Peratusan klik iaitu nisbah antara bilangan paparan iklan dan bilangan klik pada iklan. Berapa orang klik pada iklan itu. Dan yang ketiga ialah cost per impression, just per paparan. Satu paparan, jumlah pendapatan yang YouTuber peroleh setiap kali iklan dipaparkan. Banyak yang iklan-iklan itu yang paparkannya, berapa kali orang kan tengok iklan itu. Macam di TV, ada iklan ni kan. Berapa jumlahkah yang diperoleh oleh YouTuber bagi tontonan 1 juta? 1 juta, lihat tu semua gambar-gambar YouTube kan di belakang kan. Mari kita lihat, tuan-tuan. Louis Fonsi, Difficult Fit, yang biasanya lagu-lagu kan. Untuk dia mendapat 5 billion tontonan.
5.278 juta tontonan video, lagu-lagu. Berapa yang akan ditonton? Untuk lebih memahami tentang pendapatan YouTuber ini adalah lebih penting untuk kita memahami bagaimana YouTuber menjana pendapatan daripada video-video YouTube ini. Sekarang banyak yang macam terlihat ada orang jadikan video ini sebagai live dan sebagainya. Ya? Jadi bagaimana YouTuber menghasilkan uang? Okey, saya akan bagi tahu. Okey. Terdapat YouTuber ni yang ada akaun YouTube dan berapa dia akan dapat. Terdapat beberapa cara untuk YouTuber memperolehi pendapatan. Antaranya adalah pertama, yaitu YouTube AdSense. AdSense sama dia. Okay, kita melihat juga di belakang tu akan ada Google AdSense. Dan saya sendiri pun ada Google AdSense. Pendapatan diberi dalam dolar Amerika. Iklan itu berada di YouTube saya. Okay? Kiranau Studio ada di situ. Kiranau Studio. Jadi program rakan kongsi YouTube ataupun YouTube AdSense ini adalah salah satu cara paling biasa dalam menjana pendapatan melalui video YouTube. Dengarkanlah. Dengar ini ya. Walaupun terdapat berbagai cara untuk anda yang berada di luar sana yang belum berkecimpung dengan YouTube ini untuk menjana wang dengan YouTube, namun ia adalah salah satu cara untuk menjana pendapatan anda dari Google ataupun YouTube. Okey? Dengan kaedah ini, Google akan paparkan dalam iklan dalam video YouTube kita ini anda semua layak mendapat pendapatan daripada YouTube Anda sebagai YouTube anda untuk menjana pendapatan ya daripada jumlah pendapatan yang diperolehi melalui iklan ini YouTube akan mengambil 45% dan baki 55% akan dibayar kepada anda sebagai commission. Bayangkanlah, YouTube akan ambil 45% dan 55% untuk anda, commission anda. Ini sebagai YouTuber. Adalah mustahil untuk mengetahui jumlah tepat yang diperolehi YouTuber melalui AdSense. Memang susahlah. Ini karena pendapatan daripada iklan bergantung kepada faktor-faktor dan jumlah yang diperoleh oleh YouTuber adalah sangat berbeza. Pendapatan itu bergantung. Dia bergantung kepada beberapa faktor. Okey, mari kita lihat. Contoh. Kita lihat. Sebagai contoh, sebuah syarikat menyewa iklan. Saya menyewa ruang iklan di Kuala Lumpur dan syarikat lainnya menyewa di Kedah. Kuala Lumpur dan Kedah. Dua tempat berbeza. Akan terdapat perbezaan harga yang besar di kedua-dua negeri ini. Jadi margin keuntungan keseluruhan akan jauh juga berbeza. Keuntungan pun tidak sama. Begitu juga harga menyewa ruangan iklan akan berbeza dari sudut size, sama ada ia ada billboard yang besar ataupun spanduk kecil ataupun faktor-faktor lain. Jadi seperti mana pendapatan yang diperolehi dengan menyewa ruang iklan konvensional bergantung kepada beberapa faktor. Pendapatan daripada pengiklanan YouTuber juga bergantung kepada berapa banyak faktor. Ya, tuan-tuan dan rakan-rakan yang menjadi YouTuber, jangan lupa subscribe Kiranau Studio. Ini contoh kita punya niche. Nanti saya akan tentukan lepas ini. Ini iklan. Kita kena cantik dia punya paparan. Orang akan tengok kita punya iklan. Ini contoh iklan-iklan yang ada. Okey. Dan seterusnya, mari saya akan faktor yang mempengaruhi pendapatan seorang YouTuber. Anda berada di Malaysia, Anda berada di Indonesia, Anda berada di Amerika Syarikat, Jepun, Norway, Portugal dan sebagainya, Brazil dan sebagainya. Bagaimana faktor-faktor ini boleh mempengaruhi pendapatan Anda? Pendapatan YouTuber bergantung kepada faktor. Yang pertamanya, satu lokasi trafik Anda. Jika kita lihat trafik kan, biasanya trafik dari Amerika Syarikat dan United Kingdom memperolehi charge per click lebih tinggi. Charge per click maknanya dia klik iklan tu berbanding dengan negara kelas kedua seperti India seperti lihat dalam peta nanti kita lihat tu ada apa lagi, Brazil, Afrika Selatan dan lain-lainnya. Untuk jumlah tontonan yang sama dengan andaian peratus klik CTR yang sama, YouTuber di Amerika Syarikat dan United Kingdom akan menjana pendapatan yang lebih tinggi. Kan? Iklan jurang yang lebih tinggi.
Jadi YouTuber akan membayar lebih uang kepada YouTuber di kedua negara ini. Yaitu negara apa tadi? Amerika Syarikat dan United Kingdom. And yang kedua ya, demografi trafik anda. Demografi tentu mempunyai faktor jantina. Demografi ini adalah umur contohnya kalau umur 40-an, 30-an, 40-an, jantina, dan juga faktor demografi lain dalam trafik anda juga mempengaruhi pendapatan. Namun tiada peraturan yang ditetapkan untuk demografi. Dan untuk demografi inilah orang tua, orang muda, budak-budak ya. Apa yang membolehkan boleh menghasilkan lebih banyak pendapatan, YouTuber sebagai pendapatan. Namun trafik yang terdiri pada golongan remaja dan golongan berpendapatan rendah biasanya akan memperolehi kurang berbanding trafik yang terdiri pada golongan yang bekerja. Contohnya golongan-golongan mewah lah. Yang ketiga, faktor dia adalah niche video anda. Yang telefon anda, nampak telefon? Kita tengok punya video, niche dia. Biasanya YouTube akan memaparkan iklan kepada penonton yang disambungkan ke video yang mereka sedang tonton. Biasa di YouTube ini. Oleh itu, niche video adalah faktor yang agak kritikal lainnya, faktor lain yang boleh menentukan CPC. Klik per klik. Video teknologi biasanya akan mendapat charge per klik yang lebih tinggi daripada video-video politik atau berita. Kalau tentang politik, tentang berita, go. Tidak masalah. Hendak menjadi YouTuber berita, go. Bola sepak, go. Go. Apa iklan? Yang keempat, faktor iklan. Untuk di YouTube ini pelbagai jenis iklan yang dipaparkan. Pelbagai jenis yang dipaparkan iaitu iklan through view dan bumper akan menjana wang bagi setiap tontonan. Manakala iklan pre-roll menjana wang bagi setiap klik. Ingat iklan itu. Kemudian iklan through view adalah iklan yang dicas kepada pengiklan jika penonton memilih untuk menonton iklan tersebut. Dan cas tidak dikenakan jika penonton melangkau skip. Ada yang skip kan untuk iklan tersebut. Iklan bumper adalah serupa. Tetapi lebih pendek ini ada 6 saat. Iklan bumper ini 6 saat ya kan. Setengah iklan boleh dilangkau boleh kita skip, boleh. Ada penonton yang skip lah. Kalau nak kita dia tengok movie Cina iklan kartun dia tiba ada iklan tu kan, dia akan langkau. Mana itu namanya skip Dan yang lain tidak. Iklan yang boleh diabaikan. Jika dilangkau tidak dikenakan kepada pengiklan. Oleh itu anda tidak membuat apa-apa. Begitu dengan iklan CPC. Jika penonton tidak klik pada iklan, maka anda tidak memperoleh apa-apa. Ratusan klik through rate. Saya pun biasa ada iklan saya akan klik. Saya pun suka apa demi iklan. Okay? Jadi pendapatan anda juga bergantung kepada CTR bagi iklan dalam video anda dalam case iklan CPC. Semakin tinggi CTR, semakin tinggi barayanya. Okay? Lihat betapa iklan yang paling mahal. Okay? Yang keenam, durasi tuntunan penonton. Okay, durasi penonton yaitu Google dan YouTube ini sukakan video berkualiti. Jika pengguna menonton video anda sehingga ke hujung, yang menunjukkan bahawa kandungan video tersebut telah bagus. Betul kan? Maka iklan lebih tinggi CPC akan dipaparkan dalam video pada masa akan datang. Dia akan tengok. Biasanya lagu kan habiskan itu video. Juga lebih lama tempoh tontonan. Lebih banyak iklan akan dipaparkan pada penonton membawa kepada pendapatan yang lebih tinggi. Macam siapa sekarang ini. Sebab ramai YouTuber suka untuk ini. Siapa suka menonton yang begini? Dia ada ilmu. Yang ketujuh adalah pelanggan. Jumlah pelanggan, subscriber. Ada faktor juga lah. Saluran YouTube dengan berjuta-juta subscriber akan membuat iklan CPC dan CPI yang lebih baik berbanding saluran yang sedikit dan tidak subscribe. Dan anggaran pendapatan YouTuber AdSense ni, anda tidak boleh merancang perniagaan anda tanpa mengetahui apa-apa mengenai kewangan yang terlibat. Adalah tidak bijak untuk melaburkan masa dengan uang tanpa meramalkan keuntungan dalam pelaburan. Ya, persoalannya ialah berapa banyak uang sebenarnya yang diperoleh oleh YouTubers ini. Tiada kalkulator YouTube untuk menentukannya. Tiada. Jadi, jom kita buat perkiraan sendiri untuk mengetahui anggaran kasar berapa yang dibayar oleh YouTube bagi 1 juta tontonan setiap program AdSense ini. Okey?
Menurut Social Blade, kita tengok Social Blade, syarikat yang menjejaki saluran YouTube popular bagi menyediakan data bagi pihak berminat, bagi setiap 1,000 paparan video akan memberikan pulangan RM1 hinggalah RM16 Malaysia. 1,000. Kemudian bagi 1 juta tontonan, YouTuber akan memperolehi 1,000 hingga 16,000 bagi video memaparkan iklan CPC. Klik CPC ni. Jadi RM1 atau RM16 dalam 1,000. Ingat. Cara kedua. Cara kedua pemasaran afiliasi. Ingat affiliate nama dia. Walaupun YouTube AdSense adalah bagus, namun jika anda mensesalkan geografi dan demografi yang salah, anda tidak memperoleh pendapatan yang banyak melalui program ini. Jadi, kebanyakan YouTuber, terutamanya blogger, teknologi menggunakan pemasaran affiliate marketing sebagai sumber untuk menjarah pendapatan di YouTube. YouTuber yang menggunakan teknik ini biasanya menyiarkan video ulasan produk seperti telefon pintar dan sebagainya. Mereka juga menerbitkan video unboxing produk. Boleh tidak masalah. Blogger fashion dan makanan biasanya kerap hanya mencanangkan produk kepada blogger. Boleh kita buat, tidak masalah. Blogger itu kemudiannya menambah pautan affiliate mereka di bahagian penerangan video, biasanya di penerangan di bawah itulah. Setiap kali seseorang membeli produk menggunakan pautan ini, mereka akan dapat commission. Adalah sangat sukar untuk menentukan pendapatan mereka ini kerana ia bergantung kepada peratusan klik CTR untuk pautan affiliate dan nisbah pertukaran orang yang klik pautan affiliate anda dan beli produk dan commission diperoleh bagi setiap jualan produk. Walau bagaimanapun, jika kita tahu commission bagi setiap produk, kita boleh menganggarkan pendapatan daripada pemasaran affiliate ini. Okay? CTR bagi pautan affiliate ini biasanya di lingkungan 0.5% hingga 3%. Katakanlah CTR adalah 2%. Jadi bagi setiap 1 juta tontonan, jumlah mereka yang klik pada pautan affiliate anda ialah 20,000 orang. Perkiraan 1 juta adalah 2%, 20,000-an. Dan nisbah penukaran bagi kebanyakan produk affiliate adalah dalam lingkungan 2% hingga 5%. Jika kita mengambil nisbah pertukaran sebanyak 3%, maka jumlah mereka yang membeli produk atau servis dari pautan affiliate anda adalah 600. Yang perkiraan 20,000 dari 3%, 600. Jadi anda akan dapat RM10 bagi setiap jualan. Pendapatan anda melalui kaedah ini ialah RM6,000 bagi setiap 1 juta tontonan. Jadi RM10,000 dalam 600, RM6,000. Cara ketiga, sebagai seorang YouTuber. Yang ketiga ialah melalui video tajaan. Video adalah salah satu medium pemasaran yang sangat berpengaruh. Membuat program YouTube AdSense sangat berjaya. Walau bagaimanapun, tidak ramai antara kita yang suka untuk menonton iklan ini. Untuk iklan kan, dia buat iklan, tidak ramai. Dan hanya melangkau, malah ada yang langsung tidak memberi perhatian sehinggalah iklan tamat. Betul. Oleh itu, syarikat jenama mengambil langkah yang lebih baik dan membayar kepada saluran YouTube untuk membuat video tajaan. Syarikat lebih lah. Mereka biasanya menghubungi YouTuber untuk menghasilkan video yang memaparkan produk mereka. Antara yang video yang bagus yang memaparkan iklan ialah cuba tengoklah video yang Malaysia punya ni, yang akhir sekali belilah barangan ini. Biasanya kan ada kan, cuba cek YouTube itu ada. Boleh, tidak masalah. Jadi mereka biasanya syarikatnya dia akan hubungi YouTuber. Macam saya YouTuber, I'm a YouTuber. Diorang akan hubung. Kan ramai kan. Sesetengah jenama juga menaja saluran YouTube dengan dan sebagai balasan YouTuber akan mempromosikan produk mereka kepada penonton mereka, atau juga YouTuber itu adalah tokoh awam, beliau sendiri akan menggunakan produk tersebut. Salah satu contoh terbaik video adalah seperti Mr. Qualcomm. Kamu pernah tengok kan Mr. Qualcomm kan. Biasanya YouTuber akan mengenakan cas tetap yang dianggarkan berdasarkan jumlah penonton yang dijangkakan menonton video tersebut. Cas biasanya adalah RM40 hingga RM200 bagi setiap 1,000 tontonan. Bagi saya lah, saya ada barang, 1,000 tontonan,
Saya cas RM40 hingga RM200 1.000 tontonan. Jadi, jika sebuah video dijangkakan mendapat 1 juta tontonan, maka harga bagi tagihan adalah RM40.000 hingga RM200.000. Angka ini mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan YouTube AdSense ataupun pemasaran affiliate. Namun, syarikat-syarikat jenama biasanya hanya bekerjasama dengan saluran YouTube yang berpengaruh atau mempunyai subscriber yang tinggi. Jadi, video-video Anda tidak mencapai ratusan ribu atau jutaan penonton, syarikat-syarikat jenama mungkin tidak akan menggunakan khidmat Anda. Dan jika ada pun, mungkin hanya syarikat kecil yang mempunyai keuangan terhad dan Anda akan dibayar dengan jumlah yang lebih kecil daripada yang dijelaskan di atasnya. Okey, rujukan ialah Freelance Biz, Pena Flowers dan sebagainya. Itulah. Tuan-tuan, kalau kita hendak menjadi seorang YouTube yang berjaya, kita hendaklah menjadi seperti ini. Seperti Aldo ini, YouTuber. I'm a YouTuber. You can do. You can do. Inilah faktor-faktor. Jika Anda berada di Amerika ataupun di Eropah sana, klik itu banyak. Yang merah, tanda merah tadi. Ini adalah niche demografi Anda. Dan kita akan ada niche yang hebat lagi untuk YouTuber. Ingat, ini telefon. Kita ada niche dan video yang bagus untuk video kita ni. Okay? Jadi itu porsi daripada saya. Dan inilah hendak menjadi pelakon. Pelakon boleh, tidak masalah. Anda boleh. Tiga perkara tadi yang saya kongsikan untuk iklan. Okay, terima kasih. Dan itu saja. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe Kiranau Studio. Tekan tombol itu untuk seterusnya. Terima kasih. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daripada Kiranau Studio. Anda mau duit? Ya, semestinya.